الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat arif Datuk Setia Doktor, Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang arif Tuan, yang arif Datuk-Datuk Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang arif Datuk Seri, Datuk-Datuk Ketua-Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan izinnya kita sama-sama dapat mengikuti program online Liga Klinik yang dibawa khas secara langsung dari FB, Facebook Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program hari ini merupakan program siri binokula undang-undang yang bertajuk Saya Tulin Bang. Siri kedua, kecelaruan gender dari aspek perubatan. Ya, kalau minggu lepas kita bawakan tajuk yang sama, tetapi dari aspek undang-undang khususnya yang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah. Tetapi kali ini kita akan fokuskan kepada isu kecelaruan gender dari sudut perbuatan. Saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang pendengar, saya tak pandai sebut dengan istilah saya tulin ni bang. Ya, sebenarnya saya bukanlah orang begitu. Jadi saya tidak pandai nak menggunakan dengan bahasa yang betul. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, mari kita saksikan video ini untuk tuan-tuan dan puan dengar istilah yang betul ini. Hey, mari ya. Bawa aku tahu. Rupa-rupanya kau tiruan ya? Tulin bang. Tiruan? Tulin. Oh, tulen ya. Buka seluar apa tengok? Tolonglah bang, nak kena makan lah bang. Baik. Itu dia tuan-tuan dan puan. Itu sebenarnya yang sebenarnya. Tapi itu ada merupakan lakonan. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah mendengar video ini. Baik, tuan-tuan dan puan sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siri kali kedua ini Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menjemput khas penceramah kita yang memang mahir dan expert dalam bidang perubatan. Yang sekarang ini saya percaya sedang live dari negeri Siti Wan Kembang, negeri Kelantan. Saya percaya beliau tidak lain dan tidak bukan ialah yang berbahagia Dr. Sharifah Zubaidiah binti Sheikh Jaafar, pensyarah perubatan dan pakar sekretari Fakulti Perubatan Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Ya, bak kata orang tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, tak diperkenalkan tetamu. Sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Yang pada hari ini kita tengok penceramah kita muda kan. Jadi yang berbahagia Doktor ya, tuan-tuan dan puan telah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Menjawat jawatan sebagai pensyarah perubatan di Pusat Pengajian Sains Perubatan dan pakar sekretari di Hospital USM, Kampus Kesihatan Kubang Krian semenjak April 2013. Sebelum itu, bahagia Doktor pernah bekerja di Hospital Tanah Merah dan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Mempunyai ijazah perubatan University College of Dublin, Ireland pada tahun 2000. Yang berbahagia Doktor juga telah mempunyai sarjana perubatan dalam bidang sekretari di USM pada tahun 2011 dan telah diwartakan sebagai pakar perubatan sekretari pada tahun 2011. Masya Allah, hebat yang berbahagia Doktor kita. Baik, sebelum itu tuan-tuan dan puan, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah, di kita bersama-sama di FT JKSM, kita mengalukan tuan-tuan dan puan sidang penonton untuk mengajukan soalan di ruangan chat kita. Jadi tuan-tuan dan puan boleh type dan tulis, insya-Allah saya akan majukan kepada penceramah kita sebagai Doktor. Baik, yang berbahagia Doktor, kalau kita tengok berhubung tajuk ini ya Doktor, kalau kita tengok realiti kehidupan kita, anak-anak yang dilahir ini pada peringkat awal ni Allah Taala jadikan sempurna ya. Kemudiannya apabila membesar mereka ini kadang-kadang berubah dengan identiti masing-masing. Ada yang lelaki nak jadi wanita ya, dan ada wanita yang nak jadi lelaki pula kan. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan mereka begitu. Ya, barangkali mungkin ibu tu nak sangat
anak perempuan tu bila dia besar jadi anak lelaki kan. Jadi dia besar oleh sebab tu dia besarkan anak itu dengan cara perempuan. Begitu juga barangkali dengan pergaulan dengan kawan-kawan mereka jadi begitu ya. Jadi kecelaruan ini mungkin bertitik tolak daripada mungkinlah kan nafsu ataupun hasrat dia individu sendiri nak jadi begitu, atau mungkin ada berkaitan dengan kesihatan mental bagi doktor ya. Jadi doktor yang berkata doktor, boleh doktor jelaskan apa itu kecelaruan gender atau bahasa saya kalau saya tak silap disebut sebagai GID, Gender Identity Disorder, dan apakah faktor-faktor mereka ini jadi begitu? Silakan doktor. Okay, terima kasih Tuan Syahidan. Assalamualaikum semua, Tuan Pengarah, Ketua Hakim, Hakim-Hakim semua. Dan terima kasih kerana terima kasih pada Jabatan Kehakiman Syariah lah kerana menjemput saya kan, yang tak seberapa ni pun kita berkongsi sajalah tentang kecelaruan gender. Okay. Jadi seperti yang Tuan Syahidan cakap ni, sebelum saya pergi kepada faktor-faktor penyumbang dan berkisar kepada kecelaruan gender, suka sekali saya nak berkongsi tentang beberapa istilah supaya kita jelas tentang kecelaruan gender ni dan tentang lebih lanjut lah. Jadi kita tengok dulu apa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kecelaruan gender ni. Okay. Yang pertamanya, seks ni kita tahulah jantina ni adalah benda yang secara lahir. Okay, azali lahir kita dilahirkan. Lepas tu biasanya kita lelaki atau perempuan, dan ada yang khunsa ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun dalam term yang diorang gunakan adalah intersex, antara lelaki atau perempuan. Ini organ reproduksi yang sejak azali lagi. Lepas tu bila ada juga terms yang digunakan transseksual. Transseksual ni individu yang berperasaan dan nak berpenampilan berlawanan dengan jantina asal dia, dan kadang-kadang dia nak menukar organ dia melalui pembedahan. Gender pula adalah cara gender kecelaruan gender ni apa kan? Gender ni adalah penampilan diri seseorang itu, sama ada lelaki atau perempuan. Itu penampilan dia lah dipengaruhi oleh keadaan sosial atau persekitaran mereka. Okay, kalau cisgender adalah identiti yang sama dengan jantina yang dilahirkan. Kalau orang tu dilahirkan sebagai perempuan, saya dilahirkan sebagai perempuan dan saya beridentiti gender saya adalah perempuan. Jadi saya cisgender. Transgender adalah orang yang dilahirkan sebagai perempuan tapi hendak berperwatakan atau membawa penampilan sebagai lelaki dan sebaliknya lah. Dan ada orang juga cakap dia ni non-binary. Kalau binary ni biasanya lelaki atau perempuan. Dan ada orang cakap dia ni bukan lelaki, dia ni bukan perempuan. Okay? Tak tahulah dia tahu apa kan. And then ada terms yang dia guna androgynous. Androgynous iaitu dia kata dia ni adalah penampilan lelaki campur dengan penampilan perempuan. So dia ada dua, lelaki dan perempuan. Kemudian kita ada orientasi seksual. Okay? Orientasi seksual ni adalah tarikan emosi dan seksual dengan mengada hubungan intim dan seks dengan individu lain. Okay? Kalau attraction saja, tarikan saja kita panggil same sex attraction lah. Maksudnya dia suka dengan perempuan atau lelaki suka sama lelaki, dia suka saja. Tapi dia tak membuat hubungan intim atau seks, kita panggil dia same sex attraction. Okay? Homoseksual pula adalah orientasi seks dia adalah kepada sesama jantina, dan kita dilahirkan ataupun secara umumnya kita semua adalah heteroseksual, di mana lelaki mempunyai orientasi seksual kepada perempuan dan perempuan kepada lelaki. Kalau perempuan dengan perempuan, ya, biasalah kita tahu adalah lesbian, lelaki dengan lelaki gay, dan kalau seseorang tu mempunyai ketertarikan pada dua-dua lelaki dan perempuan tu adalah bisexual. Sekarang ni ada term pula dia panggil pansexual. Okay? Pansexual, dia kata dia ada maknah ke siapa ke, dia boleh dengan semua orang. Dia cakap dia ni gender blind. Kalau asexual pula, dia tak mempunyai tarikan seksual kepada sesiapa saja. Okey, jadi kita
tumpu kepada kecelaruan gender. Okay, tadi gender dengan jantina. Okay, jantina ni sebagai mana saya cakap tadi adalah apa kita lahir. Macam mana kita dilahirkan macam itulah jantina kita secara biologi. Jadi bila kecelaruan jantina ni dia ada ketidaknormalan kromosom seks dia ataupun sistem produktif dia, rahim dia ke, zakar dia ke, ataupun perkembangan seksual dia, gender dia, mungkin tak datang head ke, semua tu tidak berlaku dengan yang sepatutnya. Lelaki dilahirkan sebagai lelaki, penampilan sebagai lelaki, perempuan atau dilahirkan perempuan dan penampilan sebagai perempuan. Kecelaruan gender ni biasanya boleh detect masa kecil. Kalau perasan lah, mungkin mak ayah tak perasan, mungkin dewasa baru perasan bila ada perkembangan tu. Okay. Kalaulah tidak berkaitan dengan, kalau kita dah clear, kita dah kata dia ni memang jantina dia perempuan, jantina dia lelaki, dia tak ada masalah dari segi jantina dia, memang confirm dia lelaki, memang confirm dia perempuan, hormon dia okey, organ-organ kelamin dia semua okey, tapi dia masih kata dia ni lelaki. Walaupun dia dilahirkan sebagai perempuan, dia cakap dia lelaki, dilahirkan sebagai lelaki, dia cakap perempuan. Dia ada pertembungan identiti di situ antara gender dia Macam dengan mana boleh identiti dia asal. kata macam tu? Macam mana boleh timbul macam tu? Dia rasa dia lahir macam tu, dia tiba-tiba dia macam mana tu? Okey. Lepas tu dia macam dia berlaku mungkin daripada kecil lagi lah. Okay. Mungkin daripada kecil lagi kita tengok faktor-faktor dia lah, penyumbang dia kita tengok kat sini. Okay. Dari keluarga tu mungkin dari segi mak ayah sendirilah, macam yang Tuan Syahidan cakap tadi, mak ayah tu mungkinlah mak ayah yang berkehendakkan anak perempuan tapi lahir lelaki, dipakaikannya lelaki, dipakaikannya pakaian lelaki lahirkan perempuan, dipakaikan perempuan, maksudnya berlainan lah apa yang dikehendakkan. Sampailah dia besar macam tu. Jadi keluarga tu yang membentuk dia sendiri. Ada juga yang ibu bapa yang mempunyai ada keluarga yang tidak stabil, okey, di mana kadang-kadang ibu bapa bergaduh di depan anak-anak, ayah mendera ibu, memukul ibu di depan amak. Jadi kadang-kadang yang si anak yang perempuan ni tengok macam tu, dia dah tak ada respect dekat lelaki. Dia ada negative perception lelaki, ataupun dia cakap tengok mak dia ni sebagai seorang perempuan selalu ditindas, selalu dipukul. Jadi diri dia nak jadi lelaki. Dia terbentuk. Dia nak jadi kuat, dia tak mau lemah, dia tak mau jadi lemah lah. Dia nak jadi dia lelaki yang kuat supaya dia tak didera macam mak dia. So as a protector lah macam tu. Dan ada juga faktor-faktor modeling dalam ahli keluarga tu sendiri. Kalau ramai adik-beradik semuanya lelaki kan, lelaki, tapi dia seorang perempuan. Dan so dia terikut dengan abang-abang dia, bermain sama-sama dengan abang dia ke. Dan kadang-kadang ada yang keluarga ni mak nak jimat, dia pakaikannya anak dia tu pakaian abang-abang dia kan, dia pakaikan pakaian abang-abang jimat sekali. Lama-lama tu. Lama-lama dia jadi, kalau yang perempuan ni nak jadi lelaki kan, dia terbentuk secara sendirinya. Okay? Faktor-faktor macam tu lah. Dan pengaruh rakan sebaya juga. Okay, daripada kecil mungkin di surrounding dia tu, persekitaran dia tu ramai yang kawan yang berlainan jantina. So dia berkawan dengan mereka-mereka yang berlainan jantina ni, so dia terbentuk daripada situ. Seronok bermain dengan macam ni kan, dengan rakan sebaya macam ni. Dan juga bila masuk sekolah, kadang-kadang masuk sekolah ni environment di sekolah tu sendiri. Environment di sekolah tu sendiri yang membentuk mereka menjadi seperti orang ni. Okay. Dia dah ada sikit-sikit kan, sikit-sikit daripada kecil tu nak jadi orang lelaki. Okay. Bila masuk sekolah, dia tengok, okay, ada kumpulan, ada kelompok yang rupanya ada kelompok pancake kat sini, kelompok perempuan menjadi lelaki. So and then ditambah lagi ada pandangan-pandangan negatif daripada kelompok yang besar. Jadi dia kelompok yang kecil ni yang menerima dia. Okay? Kelompok yang sama dengan dia ni, pancake ni yang menerima dia. So dia masuk dalam kelompok tu dan dipengaruhi lagi. Okay, betul lah aku ni sebenarnya lelaki kan. So dia rasa seronok.
kadang-kadang esok rokok bersama-sama dengan mereka, naik motor lah, pakai baju macam lelaki lah, macam tu lah. And then sebaliknya lah, kadang-kadang lelaki nak jadi perempuan bila masuk sekolah, ada juga lah kadang-kadang lelaki ni dia memang dilahirkan ada sifat lah lembut sikit kan, lepas tu selalu dengan mak ke, sebab mak dia anak perempuan sangat. Bila masuk sekolah orang duk ejek dia kan, duk bully semua, dan dia rasa dibuli, rasa rendah diri, dia jadi ada masalah mental pula situ. Jadi lebih suka berkawan dengan perempuan which is lagi yang boleh accept dia dengan siapa diri dia tu kan. So faktor-faktor macam tu lah akan sebaya semua membentuk jugalah. Dan ada juga yang mungkin dulu-dulu pernah didera, masa kecil-kecil lampau dulu kan didera, contohnya masa kecil dia ni dicabul, okay? Cabul lelaki, perempuan dicabul lelaki, so dia ada negative perception juga pada lelaki, nak jadi kuat lebih baik dia jadi lelaki. Dan ada juga lelaki ni dia dicabul oleh lelaki juga, okay? Maksudnya ada perbuatan songsang lah tu, diliwat ke semua kan, Liwat lah maksudnya. diliwat lah kan, diliwat masa tu. Jadi mula-mula kalau budak-budak kadang-kadang dia tak tahu benda itu salah. Bila diliwat lama-lama dia rasa macam seronok, rasa benda bentuk tu macam biasa. Bila masuk sekolah kadang-kadang dia pula buat dekat orang lain, ataupun bila ada dia nampak benda yang sama dengan dia tu, dia jadi involve benda tu sekali. Jadi Saya teringat pada zaman sekolah dulu-dulu kan, bulan doktor sebut tentang, saya tak tahulah di sekolah dulu, sebab tu kita kena perhatikan anak-anak. Kadang-kadang mereka ni tidur satu katil maksudnya gitu kan, tidur satu katil kadang-kadang. Jadi saya percayalah mungkin perkara tu boleh dibendung dari peringkat sekolah, peringkat awal kan. Dia rasa benda tu rasa yang biasa, tapi akhirnya bila dah jadi begitu dia macam doktor sebutkan tadi kan. Dia rasa macam seronok kan, dan benda ni dia macam dah ketagih, sebab dalam otak kita ada satu tempat sistem dipanggil reward system lah. So benda seronok seronok buat ni, dia jadi dah macam addiction, tak dapat teringat lah nak buat benda tu. So dah ketagih benda tu sampai kadang-kadang bila dah di sekolah tu senior dah keluar, partner dia keluar, so dia nak cari partner lain, dia buat pula dekat junior dia pula, dia ajak pula, dah ada proses, dia panggil sexual grooming lah, dia nak ni lagi lah orang tu kan. Jadi kecelaruan tu dari segi orientasi seksual lah. Dan kecelaruan gender juga mungkin boleh berlaku lagi di sini di sekolah bila mereka bersama dengan kawan-kawan mereka. Kalau duduk di asrama kadang-kadang jauh daripada ibu bapa, kadang-kadang mereka berpakaian seperti sebaliknya lah kan. Kadang-kadang perempuan bila di asrama keluar daripada sekolah ke, dia pakai baju lelaki, ada geng kan, sama-sama kat situ kan, macam tu lah bahayanya. Dan satu lagi kita tengoklah daripada kes-kes kebanyakannya benda ni dari segi aspek agama tu sendirilah, kekurangan didikan agama tu. Kadang-kadang background daripada keluarga tu sendiri, ibu bapa yang sebab tak stabil tadi, kadang-kadang ada keluarga berpecah belah, tak ada sebab ayah pun menderamak, tak ada, ayah tidak membimbing anak-anak dia tentang agama tu sebenarnya. Jadi pendidikan agama ni kurangnya pendidikan menyebabkan mereka lebih terdorong untuk ke arah kecelaruan gender ni lah. Okay. Dan ada yang macam kadang-kadang tu ada ayah mak suruh solat, tapi dia cakap kenapa ni kena bersolat, sebab mak dia pun tak solat kan. Sekarang tak ada modeling tu. Modeling mak ayah tu kan. Memang suruh. Kadang-kadang ada tu cakap ayah suruh solat, dia masuk bilik, kunci bilik, tapi main game. Kan sekarang ni ada handphone semua kan. Ada PUBG lah, macam-macam lah doktor. Macam-macam lah. Masuk dalam bilik, nak seronok. Tak nak semayang tu. Mak ayahnya akan semayang kan. So memang banyak macam tu. Pengaruh media masa ni pun
menakutkan lah. Sekarang ni kan banyak kelas online sebab PKP Betul. semua. Kita pun buat program ni online. Tapi apa yang anak-anak kita tengok dekat phone tu kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Tengah-tengah chat dengan siapa kita tak tahu. Sekarang ni banyak aplikasi-aplikasi yang ke arah benda ni lah. Yang dating, Grindr, dia macam cari partner, sesama partner pun dalam media sosial tu sendiri kan. Kita takutlah nanti bila anak chat, sebab kadang-kadang tak tahu kan WeChat dia macam boleh sexual grooming juga melalui media, dan kadang-kadang dia nak cari informasi tu daripada media tu sendiri. Ada kes yang share dengan saya ni, dia rasa macam dia nak jadi berlainan jantina dia, so dia search dalam media dan dia share dengan orang yang di Amerika kan. So di sana mereka boleh, so dia lagi, oh aku ni sebenarnya lelaki, mereka lagi menggalakkan lagi si budak ni untuk menjadi apa yang dia nak sebenarnya. Maksudnya jumpa kawan yang salah melalui media masa, dapat informasi yang salah daripada media masa tu lagilah. Dan lagi pun sekarang ni pun banyak promosi aktiviti diorang kan dalam media masa ni. Kononnya mereka mempromosikan hak asasi mereka untuk nak jadi lelaki kan. Ni hak asasi aku, walaupun aku jadikan perempuan, aku nak jadi lelaki kan. Macam tu lah, banyaklah campur dengan budaya-budaya luar. Sekarang ni pun dah jadi normal kan dekat media masa, orang berkongsi benda-benda macam tu yang dia bermegah dengan siapa diri dia. Contohnya lelaki nak jadi perempuan, dia bermegah dan menunjukkan benda tu bagus. Jadi orang yang confused tadi tu, bila nampak oh ada orang lain, ada model, ada role model dia dalam social media ni, so lagilah dia nak jadi macam orang tu. So jadi kita kadang-kadang saya memang benda ini berlaku kan. Kalau kita tengok, kalau contohnya pondan-pondan ni lah saya sebut kan, mereka dia pakai cantik untuk tujuan modeling, kemudian mereka nak cari pendapatan dan sebagainya. Tapi yang sedihnya, wanita-wanita yang betul pure, bila tengok lelaki ni, mereka rasa tercabar pula kan, sebab dia memberikan peranan pada masyarakat ni. Kalau benda ni tak dibendung, sebab nanti kami ni yang wanita pun tak, yang tulen ini pun tak begitu. Jadi bagaimana mereka, jadi dia memberikan impak kesan yang tidak baik kepada masyarakat ya. Jadi macam mana benda tu akan membawa kepada benda yang tidak baik kepada masyarakat. Ya, macam tu ya. Contohnya nampak diskriminasi kat situ lah. Contohnya even dalam toilet pun kan, isu yang dah dengar sebelum ni macam berebut tandas kan. Mereka kadang-kadang lelaki, sebab dia sepatutnya lelaki kan. Tapi baru tak macam perempuan, nak masuk tandas perempuan, tapi apa hak mereka sebagai orang perempuan kan. Itulah bila mereka bercakap tentang hak asasi mereka, tapi mereka lupa kepada hak asasi majoriti itu sendiri kan. And then di sini juga mereka nampak seolah-olah mereka didiskriminasi sebab mereka kata mereka ni perempuan, mereka kata mereka ni lelaki, tapi mereka tak dibenarkan masuk tandas lelaki kan. Dia okeylah, ataupun package dia kan, yang masuk tandas lelaki tak boleh. Dia rasa dia diskriminasikan, tapi orang dalam tandas tu pun lagi takut didiskriminasikan juga kan. So memang nampak satu haru biru lah. Impact dia bukan setakat keluarga, individu, tapi masyarakat tu sendiri kan. Ni. Dan dia tu rasa diskriminasi, orang tu lagi rasa diskriminasi. Dan susah kita nak cakap lah. Tu yang bila kita balik semula pada agama tu cakap, kalau kamu dilahirkan sebagai lelaki tu, itulah. Mati esok-esok pun macam itulah juga kan. Kalau dari segi akan disimpan di tanah pun begitu juga. Kalau dulu upahlah macam mana pun, nanti dia akan disimpan di dalam liang lahat pun begitu juga. Sembahyang pun kalau lelaki, dia berubah saja jadi wanita pun dia akan disolatkan dengan cara lelakinya. Betul lah macam tu. Tapi bagi mereka ni, mereka rasa mereka didiskriminasi, mereka sedih dan macam-macam lah konflik dalam diri mereka tu lagilah. Mereka rasa ada mental health problem sebenarnya untuk mereka sendiri, untuk orang yang ada kecelaruan gender tu. Okey, terima kasih doktor.
kita ada beberapa soalan bagi doktor. Sebelum kita saya tanyakan soalan ini doktor, kita berhenti sebentar untuk iklan pendek lah. Okey. Iklan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam program online Legal Clinic dengan tajuk Saya Tulen Bang, Kecelaruan Gender dari Aspek Perubatan. Bersama-sama kita hari ini sekali lagi yang berbahagia Dr. Sharifah Zubaidiah binti Sheikh Jaafar daripada Hospital Universiti Sains Malaysia Kelantan. Baik, bagi doktor tadi doktor dah sebut tentang apa itu definisi istilah-istilah kecelaruan gender ini, kemudiannya faktor penyumbang kenapa mereka berjadi begini, ya. Soalan saya bagi doktor, bagaimanakah impaknya dari segi sudut perubatan dan kesihatan itu sendiri kepada mereka begini, mereka yang terjadi begitu, doktor, bagi doktor. Okey, first sekali dari segi perubatan itu sendiri, mereka ni biasanya memang akan melakukan hubungan sejenis dengan lelaki kan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. So dari segi perubatan lah, yang pertama sekali adalah risiko untuk jangkitan kelamin itu sendiri, terutamanya HIV. Okay. Kalau kita dapat sifilis 64% kes baru, kalau HIV memang banyaklah, dan gonoria. Kalau perempuan juga pun boleh dapat jangkitan kelamin, terutamanya orang yang bisexual. Bisexual ni macam tadilah, dengan lelaki pun dia buat, dengan perempuan pun dia buat juga. Kita tengok kat sini memang kes untuk tahun 2019 ni memang tinggilah. Gonoria lagi banyak, sifilis lagi banyak, gonoria dan AIDS. Okay, kalau kita tengok dari segi trend, okay, daripada tahun 2000 hingga 2019, macam mana trend dia kan. Kalau kita tengok yang biru ni adalah HIV yang disebabkan oleh suntikan jarum oleh mereka yang mengambil dadah. Okay. Yang hijau ni adalah homoseksual, perhubungan sejenis, sesama jenis. Okay. Yang pink ni adalah heteroseksual. Kita boleh tengok yang HIV yang disebabkan suntikan jarum makin menurun. Okay. Tetapi homoseksual makin meningkat. Okay. Dan di sini ini adalah ratio daripada jarum kepada yang disebabkan oleh hubungan seks. Memang makin lama makin kurang. Sesuatu yang amat dibimbangkan lah. Tengok pattern HIV, jangkitan HIV ni penyumbangnya banyak daripada homoseksual. Dan daripada homoseksual ni sendiri, golongan yang banyak mendapat HIV adalah hubungan umur 20 hingga 29 tahun. 45%, hampir separuh daripada HIV dalam kalangan umur 20 hingga 29 tahun kan. Budak-budak muda lagi, baru grad, dekat universiti kan, dapat HIV. Memang membimbangkanlah. Kalau umur 20, 29 dapat HIV, bayangkan. Kualiti hidup dia akan datang kan. Lepas tu dari bagi etnik, okey, Melayu kita juara lah. Okay. Melayu kita juara dalam 70% HIV ni disebabkan oleh daripada Melayu ni. Yang kedua, doktor, tadi kalau tengok lihat kepada statistik yang doktor berikan, Melayu juara lah. Dia,
apakah penyumbang, kenapa bangsa lain China, India, dia tak terlibat dengan dengan perkara tersebut? Okay. Mungkin satu lagi sebab faktor kita ni ethnicity ramai kan, ethnicity ramai. So satu lagi sebab diorang, kenapa Melayu ni ramai daripada HIV AIDS ni sebab daripada heterosexual. Mungkin dari segi pendedahan kepada sex education tu sendiri kan. Kadang-kadang kalau sebab sini dia penyumbang pada Melayu. Chinese, India mungkin sebab mereka minoriti. Dari segi impact kepada persaingan ekonomi tu, mereka dididik supaya dari segi ekonomi itu sendiri. Tapi Melayu ni mudah mungkin rasa selesa dan ibu bapa mungkin sibuk dengan pekerjaan tu sendiri menyebabkan mereka ni diabaikan kan, Melayu tu sendiri. Sebab lagi saya kalau kita tengok perkembangan kita orang Islam, orang Melayu Islam ni pada kecil-kecil dilatih kita supaya kita tak berdua-duaan, tak bukan mahram dan sebagainya kan. Kemudian adakah faktor juga kerana mereka ini kalau kita tengok di barat kan ataupun di negara luar, mereka mungkin dah daripada awal dah biasa dengan lelaki perempuan. Adakah faktor kerana tidak biasanya pada peringkat betul, contohnya kadang-kadang kita tengok sekolah-sekolah ada yang tidak tak bercampur, dia tak bercampur lagi perempuan. Tapi dia naik culture shock kan, dia terkejut. Jadi dia menyebabkan bila dah ni dia jadi lebih daripada orang lain kan. Jadi adakah faktor shock ni menyumbang kepada faktor ni? Ya, betul-betul. Teringat saya kepada satu pesakit yang pernah cakap kat saya kan. Sebab dia tadi dah addicted kepada seks kan. Sebab dia tanya pornografi semua, pornografi, media semua. Jadi dia fikir kata, oh kalau perempuan dengan semua perempuan selamat. Okay, satu tak mengandung, satu dia nampak benda tu tak berdosa, orang tak nampak kan. So dengan lelaki memang tak boleh, kena kahwin dulu kan. Jadi hubungan sesama jenis ni lagi tinggi lah di kalangan mereka sebab mereka kalau sesama jenis, even duduk satu rumah orang tak cakap apa pun kan. Duduk satu rumah, duduk satu bilik, orang tak cakap apa. Dia rasa selamat dari segi agama tu sendiri. Orang pun tak cakap kan. So kalau dia orang ni Chinese, Indian tu bukan Melayu, mereka mungkin terdedah kepada culture bahawa bersama sebelum kahwin tu okey kan. Kemungkinan macam itulah persepsi mereka orang Melayu kita kan, tak biasa dengan lelaki perempuan, so lebih baik dengan perempuan, lebih baik dengan lelaki. Daripada rakan sebaya tadi mengadu-ngadu masalah perkawan, timbul pula bibit-bibit cinta yang membawa kepada seks tu sendiri. Okey, kemungkinan juga benda tu. Okey. Okey, dari segi satu lagi dari segi perubatan tu sendiri, kanser lah, kanser cervix, kanser payudara tu tinggilah sebabnya mereka tak berkahwin, lepas tu ambil penggunaan alkohol, rokok semualah. Jadi terdedah kepada kanser cervix, kanser payudara. Kalau orang lelaki lebih kepada kanser anus, okey, kanser dubur tu sebab mereka melakukan hubungan sejenis di luar tabi'i melalui jalan belakang. So di situlah terdedahnya mereka berisiko untuk mendapat kanser anus, kanser di bahagian belakang tu. Lepas tu yang tadi tu, yang lelaki nak jadi perempuan, hormon Allah buatkan tu memang cukup-cukup dah. Hormon lelaki setakat ni kan, hormon perempuan setakat ni kan, memang Allah bagi cantik lah kan. Tapi sebab mereka nak jadi perempuan, jadi kena ambil lah hormon perempuan tu. Jadi lelaki ambil hormon perempuan supaya nampak lagi perempuan. Perempuan pula nak jadi lelaki ambil hormon lelaki supaya nampak lagi. Maksudnya ada penghasilan, ada dihasilkan hormon semata-mata nak jadikan begitu. Dia sebenarnya hormon tu dibuat untuk masalah lain. Tapi mereka salah guna hormon tu, mereka pergi beli hormon tu, ada dijual. Sekarang ni memang senang nak dapat hormon ni, even online pun boleh dapat. Lepas tu mereka cucuk sendiri, mana-mana pun memang senang dapat. Tapi kalau mereka ambil benda hormon ni tanpa pemantauan profesional, okay,
dapat penyakit lain pula. Okay, dapat darah tinggi, okay, boleh dapat darah beku, penyakit hati, kencing manis, kanser. Lepas tu ada yang cakap kat saya, yang memanglah kalau dah ambil hormon ni memang kena ambil hormon ni berpanjangan. Kan? Ada yang daripada pengalaman mereka sendiri berpanjangan, bila nak berhenti tu dia dah macam ni balik. Kan? Jadi kecil balik ke, lepas tu makan pula jadi berselera semua. So macam dia jadi benda lain pula dah bila ambil hormon tu. Okay. Satu lagi, sebab lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, mereka buat pembedahan tukar jantina lah, gender reassignment surgery ni lah. Dia sebenarnya boleh dua, satu kepada yang betul-betul khunsa lah sebab nak tukar kan, satu lagi yang transseksual. Yang cik, okay. Mereka nak buat surgery ni, tapi pembedahan ni dia ada kesan awal ni adalah disebabkan oleh pembedahan tu sendirilah. Contohnya dapat jangkitan kuman, ada pemberdarahan, belum menyebabkan kematian lah daripada pembedahan tu sendiri kan. Ada kadang-kadang disebabkan oleh berkaitan dengan bius tu sendiri. Kemungkinan juga tak berjaya juga adalah tinggi kan. Lepas tu bila jangka masa panjang, komplikasi jangka masa panjang pembedahan ni juga adalah emosi. Okay? Emosi terganggu, taklah jadi cantik seperti yang dia nak kan. Dan kemungkinan juga hilang kesuburan selepas surgery tu lama. Okay. Dan tapi surgery ni ada study yang doktor buat dekat Kuantan, Maknyah di Kuantan, bila dia tanya, memang dia orang nak buat pembedahan ni kan. Sebab apa dia nak buat pembedahan ni sebenarnya? Dia orang cakap sebab dia boleh dapat banyak duit daripada buat kerja seks. Lepas tu daripada tekanan daripada clients dia, nak stable relationship, okay, kepuasan diri sendiri kan, nak dapat masa depan yang bagus dengan buat pembedahan ni. Tapi ada yang tidak nak buat sebabnya dari segi agama lah. Agama tu melarang, menyebabkan mereka tak nak buat pembedahan ni. Dan family tak bagi, takut menyesal, takut mati dan rasa macam tak perlu kot buat dengan surgery ni. Dia buat dekat ni lah. Tapi dari segi sendiri di Kementerian Kesihatan Malaysia, di hospital-hospital kita kerajaan sebenarnya memang tak buat sebab kita berdasarkan fatwa Majlis Kebangsaan yang mengharamkan pembedahan tukar kelamin ni kecuali kepada khunsa tu sendirilah. Memang tak buat kecuali di hospital persendirian lah. Kalau kita tengok Bagi doktor, saya sebenarnya teringat ada satu kes dulu-dululah masa di mahkamah tu. Ada satu kes melibatkan lelaki, ada charge lah dekat kesalahan jenayah syariah ni. Dia tu seorang pondan tu di-charge kerana berpakaian wanita. Sebenarnya dia bukan saja berpakaian tau doktor, tetapi dia ni telah ini depan mata saya ni dia telah menukar dia mungkin menambah payudara dia tu. Jadi doktor, hakim ketika itu tanyalah, kamu ada buat apa-apa surgery atau buat pembedahan? Betul, dia kata dia ada buat. Lepas tu tanya dia berapa yang dia buat, berapa harga yang dia buat. Dia kata dalam 100 lebih di Thailand. Lepas tu kata murah dia kata. Sebenarnya ini yang paling murah lah dia kata. Yang ada mahal lagi ada 10,000, 20,000. Jadi soalan saya doktor, adakah bila dia buat tu, bila kita tanya dia tu ada kesan tak? Dia kata ada kawan-kawan saya tu kan. Ada kawan-kawan saya tu yang memang mati kerana dia pecah kan. Wallahu alam lah. Itu yang dia buat pengakuan dalam mahkamah. Dan soalan saya tu, tak ada ke satu panduan, satu etika atau ni di peringkat perubatan ni di Malaysia kan, di peringkat antarabangsa yang tak benar kan? Maksudnya kalau dia minta ataupun memang dia bocor ke ataupun bagaimana? Kemudiannya yang keduanya dari segi sudut tadilah, adakah selain daripada efek dia boleh bawa kematian, ada lain lagi efek kepada diri tubuh badan dia? Betul. Okey. Dari segi etika pun, dari segi perubatan pun ramai yang tak berapa, ada juga yang tak setuju, tapi ada dari kalau ikut daripada American Psychiatric Association, pihak-pihak di sebelah sana Western, mereka mengatakan bahawa ini adalah hak asasi
hak asasi pesakit tu sebab dia nak jadi lelaki, so dia boleh buat lah. Tapi bila ada juga kajian yang menyatakan membuatlah benda bahawa bila buat pembedahan ni dia dah tak sama macam asli lah. Sebab Allah dah buat macam cantik tapi kita baki memang tak boleh lah. Dan dia mendatangkan lagi mudarat sebenarnya berbanding lagi baikkan. So di situ ada satu etika sebenarnya dari segi perubatan, do no harm, causing no harm kan. Causing no harm kalau kita nak tengok dari segi itulah, dari segi itu. Tapi diorang ada pula etika bahawa tu hak pesakit dan kita nak merawat dia sebab dia ada kecelaruan gender, dia stres sebab dia dan diorang nak buat. Okay, tu dari segi etik antarabangsa mereka kebanyakannya buatlah kan sebab mereka yakin macam tu. Tapi ada juga yang berpihak minta tak buat. Tapi di Malaysia sebab kita pegang kepada bahawa kalau orang Melayu kita pegang kepada benda ni, KKM yang tak buat sebab ada fatwa kata mengharamkan. Dan sebelum nak buat operation ni pun kita ada banyak pakar-pakar lah kan. Pakar-pakar kita berbincang dari segi endokrine, bahagian pembedahan, semualah bincang macam mana. Jadi sebelum nak buat pembedahan ni, dia kena juga dulu tengok dalam setahun dia ambil hormon ke dulu kan, sesuai ke tak. Yang tu dari segi kalau dia nak juga buat. Dan kita, yang saya perasan ramai kawan-kawan saya yang cakap semua, kalau kita sendiri, saya sendiri pun saya akan cakap saya tak akan recommend awak untuk buat pembedahan ni. Kita ada hak kita sebagai seorang doktor berislam yang kita rasa daripada kita tengok dia pun, daripada penilaian kita pun kita rasa tak sesuai awak buat ni. Sebab kita boleh bincang dengan dia, complication semua kan. Dan pendapat profesional saya tak boleh. Memang kita boleh cakap lah. Macam tu. Tapi kalau overseas tu, kalau dia pergi dekat mereka yang non-Muslim, mungkin di situ dia orang ni akan pakai human right itulah. Kalau kita yang Muslim ni kita nampak ke arah yang kita sebenarnya orang Muslim tak boleh buat. So kita berpegang macam mana, kita tak nak recommend lah. So boleh sebenarnya kita ni cakap tak nak bagi recommend je dari situ lah. Atas diri kita atas diri kita kan. Tapi konflik doktor tu sendirilah setahu mana dia approach pesakit, dia cakap dengan pesakit. Dan pesakit kadang-kadang dia tahu kalau dia datang dekat sini doktor ni tak akan bagi. So dia tahu doktor mana yang bagi sebenarnya. Dia orang sama-sama dia orang ni tahu doktor mana yang boleh recommendkan dia orang untuk buat pembedahan ni. So dia pergi kat situ sebenarnya. Kebanyakan dekat private lah. Dekat situ je lah. Dan itulah kita harap kita boleh bantu mereka. Kalau mereka datang jumpa kita, insyaAllah kita boleh bantu mereka. Dan biasanya mereka datang jumpa kita tu sebab masalah kesihatan mental lah. Datang jumpa kita dia sebab kesihatan mental. Macam tadilah diskriminasi kan, dia jadi mangsa semua, dia rasa tak selamat. Kan dalam hati dia tu dia rasa orang takut dekat homo, orang yang sejenis ni. Okay? Dan mereka boleh mendapat anxiety, gemuruh. Perasaan takut tu menyebabkan gemuruh, kemurungan, dan ada yang memang ramai lah, ada nak membunuh diri dan cubaan kadang-kadang mencederakan diri sendiri kan. Dan ramai juga di kalangan mereka ni menggunakan dadah, substance ni. Satunya adalah kadang-kadang tu suka-suka, kadang-kadang nak melepaskan masalah mereka, cara mereka cope dengan masalah mereka, mereka ambil barang tu. Kan? Ada yang terlibat dengan alkohol, bila berkawan sesama diorang tu, ada yang pergi clubbing semua tu. So bila pergi clubbing, ikut cara hidup diorang, so terlibat dengan alkohol. Dan smoking memang banyaklah, terutamanya kalau dari pengkik tu, wanita nak jadi lelaki sebab dia rasa dia lelaki, smoking tu nampak lagi kelakian dia kat situ. So bila mereka datang jumpa kita sebab mereka tak cakap kadang-kadang awal-awal yang mereka ada masalah suka sama jenis semua kan. Mereka cakap anxiety, depression. Jadi kita kalau datang jumpa kita biasanya tak menghukum mereka. Kita rawat apa mereka yang rasa mereka ada masalah tu, anxiety, depression semua tu.
dan kita cuba approach dari segi spiritual lah sikit-sikit, tapi kita tak pergi terus lah nak masukkan elemen spiritual tu. Kita go Doktor, sikit-sikit. sebelum doktor teruskan, ada beberapa soalan daripada Okay. penonton. Ada beberapa soalan daripada penonton di FB kita. Soalan pertama, apa pandangan doktor terhadap pengaruh media, lakonan, drama atau filem yang banyak mempromosikan sifat-sifat songsang ni? Itu yang pertamanya. Yang keduanya doktor, doktor ada ketidak yang oleh Tuan Jamil Haji Ahmad, doktor ada ketidak pelan kerajaan nak pisahkan kanak-kanak yang ada kecenderungan isu ini ditempatkan di satu sekolah yang berbeza, di sekolah yang khas lah. Okey, silakan. Okey, satunya yang first tadi tu tentang kejap first tadi tentang apa lah? Pandangan doktor ni dikemukakan Puan Faizah Najaha, apa pandangan doktor terhadap pengaruh media, pengaruh media. Atau filem yang banyak mempromosikan? Okey, pengaruh media ni memanglah sebab dia global, dan saya sendiri pun rasa macam kilang lah sebab adanya lakonan-lakonan dalam ni kita, dia boleh nak buat tapi biar dia masukkan sekali elemen pengajaran tu. Okay, boleh cerita pasal maknyah kan, maknyah semua tu, tapi masukkan elemen yang last kali dia rasa bersalah ke, dia berubah ke, tambah elemen tu. So biar penonton ni tunjukkan satu kesedaran lah. Satu kesedaran lah. Cerita tu jangan cerita ke arah benda habis tu bagus. Ending mesti ada ending dengan mesti ada kesedaran maksudnya. Betul. Ending dia kesedaran. Kita nak dia bagi pengajaran kepada anak-anak ni. Ada masyarakat kita. Dan saya pun rasa macam terkilan kalau saya tak suka bila ada macam lawak-lawak tu yang dia berlakon pakai lelaki perempuan kan, buat lawak, mahajaran lawak lah, mega kan, sebab kadang-kadang anak kita tengok juga mereka pakai rambut perempuan, lelaki jadi perempuan. So macam seolah-olah cuba nak menormalkan benda tu kan, normalisasi tu sendiri. Dan kita, bila anak kita tengok sama dengan kita cakap, oh ini tak boleh sebenarnya menyerupai lelaki dengan perempuan, perempuan menyerupai lelaki tak boleh. So sebab tu saya kata ibu bapa ni kena pantau anak kita buat apa. Nampak dia terus, okey, bagi tahu dia, okey ni tak boleh dari Islam, tak boleh, supaya nanti bila dia keluar dengan kawan-kawan lagi mempengaruhi dia kan. Betul. So terus cakap. Satu lagi yang pelan kerajaan tu saya tak tahulah, setakat ni pelan kerajaan tu nak pisahkan ni susah. Tak nampak lagi lah nak pisahkan. Lagi satu nak detect tu pun kadang-kadang susah kita nak detect juga. Selagi pelajar tu sendiri tak keluar, tak beritahu, kita tak tahu. Kalau pergi sekolah dia pakai macam biasa, kalau lelaki dia pakai macam biasa, tapi balik rumah kan ibu bapa, ibu dia bagi pakai wanita pula kan, kita tak dapat tahu kan. So, dari segi contohnya lah, mungkin di sekolah tu ada psikologi kaunseling kan, kaunseling ni. Jadi dia tak dapat kesan ke dari segi sudut karakter dia, doktor? Mungkin doktor sebelum ini saya dengar doktor juga telah ceramah di sekolah-sekolah jabatan agensi. Adakah kaunselor ni boleh dapat detect dari segi kelakuan dia tu, dia memang ada sifat-sifat begitu, doktor? Biasanya kaunselor boleh detect. Dia nampak berkawan dengan siapa kan. Sebab banyak masa di sekolah juga. So ada kaunselor yang bawa jumpa kaunselor. Inilah cuba tanya dia kenapa dia jadi macam itu kan. Biasanya boleh lah. Kalau transgender ni kita nampak appearance tu, kita boleh nampak. Tapi kalau lesbian yang gay betul-betul, mungkin susah sebab dia orang sembunyi. Tapi kalau kawan-kawan rakan sebaya yang nampak benda-benda yang tak elok ni, mungkin boleh bagi tahu dekat kaunselor. Cuma apa yang kaunselor bincang dengan saya, masalah mereka kadang-kadang mereka tak tahu macam mana nak approach dia orang ni kan. Intervensi tu nak buat macam mana. Kadang-kadang kita latihan ataupun kepakaran kita tu sendiri kurang lagi. Masih kurang lah lagi. Saya katakan bahawa mental health professional tu sendiri nak rawat
ataupun nak membantu benda-benda ni kan. Dan saya rasa memang penting lah kita pergi ke sekolah-sekolah hari tu, kita buat ceramah-ceramah bagi kesedaran tentang Daripada awal lagi. Betul dari awal lagi kepada kanak-kanak ni, dan kaunselor pun tengok juga. So kaunselor insya-Allah bila diorang sedar macam mana diorang nak bantu, kita harap benda ni makin berkurang lah. Okey. Teruskan dengan impak kesihatan tadi ya Doktor. Okey. Kesihatan mental lah. So ni yang biasa kita jumpa. Lepas tu tak ada lah kot. Jadi bila jumpa pesakit dari impak kesihatan mental ni, kita akan address dia mengikut dia punya masalah dia lah. Mana ada anxiety, kita akan bagi ubat ke, kita akan bagi dia dari segi pemikiran dan tingkah laku dia sendiri. Dan kita yang penting untuk diorang ni kadang-kadang support system tu. Yang penting bagi mereka kena ada support daripada keluarga. Kalau keluarga tu sebab kadang-kadang dia orang sendiri banyak tinggalkan keluarga sebab keluarga tidak menyokong apa yang mereka nak buat. Jadi mereka tak ada support system kat situ. Jadi kita menasihatkan dari support system yang mana dia boleh ada. Kadang-kadang kalau dia orang ni kadang-kadang yang tak nak berubah lagi, mereka still lagi dalam golongan mereka, yang tu susah. Kalau betul-betul yang nak berubah, kita ada komuniti yang nak berubah. Komuniti hijrah lah kan, di bawah Dr. Izwan Jakim kan, dia ada komuniti hijrah. So support system lah mereka. Kalau keluarga, biar keluarga yang bagi support kat sistem kat mereka. Doktor, ada soalan daripada Wafila. Kita fahami, dia disebut di sini, kita fahami bahawa terdapat banyak kesan negatif dari aspek perubatan yang berbangkit dari perbuatan berlagak seperti wanita atau wanita yang berlagak seperti lelaki. Dia kata tambah-tambah lagi jika melakukan hubungan songsang. Dan dalam masa yang sama kita faham terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan maupun NGO bagi membasmi permasalahan ini. Soalan dia kata, adakah perlu undang-undang yang diperuntukkan kepada kesalahan-kesalahan ini dipertingkatkan lagi? Ini kerana hukuman yang diperuntukkan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah tidak melebihi 1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya ingat soalan ini telah dijawab pada sesi yang lepas. Mungkin daripada pandangan perubatan, doktor sendiri setuju ke? Sekiranya saya ada mungkin 1,000 ni dia dah buat lagi. Bayar 1,000, kecuali kalau kau penjara lah, buat lagi. Ni kemudian kalau 5 kali baru 5,000, kalau sekali. Kadang-kadang saya difaham mereka ni yang dapat, yang buat benda ni, yang melakukan perbuatan tidak ni, pekerja seks, satu malam saja boleh dapat 1,000 ke 3,000. Wallahualam, itu yang saya dengar lah. Jadi apa pandangan doktor? Okey, memanglah sebab kalau asyik buat benda yang sama, saya sokong jugalah adanya kesalahan jenayah tu ditingkatkan lagi supaya mereka tak buat lagi. Sebab kadang-kadang dari segi behavior ni, behavior terapi ni dia ada juga punishment. Kena jadilah punishment tu. Untuk nak change behavior tu kena ada punishment juga. Sebab kadang-kadang keluarga tak boleh bantu. So bila ada punishment dia rasa takut sikit, mungkin dia akan berubah lah. Tapi kalau punishment yang dia boleh bayar, dia buat balik, jadi benda sama lah, dia tak serik lah. Sebab kalau ada golongan yang nak berubah, dia datang jumpa kita, dia willing nak berubah, kita boleh bantu. Tapi kalau tak nak berubah, tak datang jumpa, tak nak cerita, susahlah kita nak bantu kan. So mereka yang tak nak berubah ni, dan mereka mempromosikan lagi kepada orang-orang lain, yang kita risau. Mungkin boleh ditingkatkan lagi lah hukuman tu kan, dari segi Jabatan Syariah sendirilah. Ya, terima kasih doktor. Doktor, satu soalan lagi. Kita ada 5 minit lagi doktor. Ada soalan lagi daripada Puan Faizah Najah. Dia berminat kan. Ada tak penerangan dan pendidikan mengenai bahaya pertukaran jainan ini dan aspek perubatan dilaksanakan terutamanya di peringkat sekolah ataupun menengah ataupun komuniti? Saya percaya doktor sendiri terlibat dengan program tersebut. Mungkin selain daripada doktor lah, mungkin ada tim atau NGO yang memfokuskan tentang bidang kesetaraan gender ini untuk nak memastikan semua
benda tu tak berpanjangan dari peringkat sekolah sampai ke peringkat yang lebih tinggi, ada atau tidak? Mungkin pengalaman doktor dan juga mungkin ada tim dan sebagainya. Silakan. Okey, dari segi NGO tu adalah beberapa NGO dan saya di bawah NGO Papisma memang pergi ke sekolah-sekolah. Semua. Papisma Pertubuhan Persatuan Ibnu Sina Malaysia. Kesihatan lah, kebanyakan daripada kami daripada anggota kesihatan memang kami pergi ke sekolah-sekolah hari itu dan bagi ceramah lah bagaimana nak membendung, dan memang kita ada detect pelaku homoseksual di sekolah. Dan ada juga setelah kita buat seminar, dan ada juga NGO dari segi mereka ini komuniti yang nak berhijrah ni, maksudnya golongan LGBT yang nak berhijrah, mereka juga buat program macam ni. Mereka pergi ke sekolah-sekolah, mereka pergi buat forum, buat panel, ada tapi mungkin tak menyeluruh lagi lah, sebab kita ada ni dia lah, kalau komuniti hijrah boleh Muhajirah Wafiq ke, Pertubuhan Hijrah Republik, dan Wafiq tu Women Association yang bawa Prof Rafidah pun banyak buat discussion tentang benda-benda ni. Dan di universiti-universiti pun ada yang dah sedar, dan kita pun ada hari tu sekali kita buat seminar juga di USM kepada pelajar-pelajar kita mengenai fenomena LGBT ni untuk bagi kesedaran. Doktor. Terima kasih doktor. Ada soalan yang berkaitan dengan, jadi tadi doktor dah sebut tentang doktor ada pengalaman untuk memberikan khususnya dari segi sudut jiwa lah, terapi jiwa kepada mereka-mereka ni. Soalan saya, adakah mereka ini apabila dah jalani kaunseling dan sebagainya lah, adakah mereka ini berpeluang untuk kembali normal kembali lah? Kalau contohnya mereka dah berubah pergi masjid dan sebagainya, kemudian bukan saja pergi masjid, bukan berubah dari segi sudut taubat dia tu saja, tetapi dari kita nak dari segi perbuatan. Adakah mereka ini berpeluang, maksudnya mereka buang balik, kalau dah dapat pasang payudara tu buang balik, adakah mereka ini berpeluang jadi yang normal balik? Kalau dulu tubuh dia macam ni, kalau adakah mereka ni boleh buat balik semula jadi begitu, yang sejati semula? Okey. Kalau dah buat pembedahan, saya rasa susah sikit lah untuk nak 100% jadi normal balik, sebab pembedahan tu maksudnya kita dah mengubah sebahagian daripada tubuh kita kan. Mungkin tak 100% lah kembali kepada asal bila melibatkan pembedahan tu kan. Pembedahan kalau kita luka sikit pun dah ada scar dia kan, dah ada parut dia kan semua, maksudnya kita mengubah kejadian tu. Tapi kalau yang belum melibatkan pembedahan, InsyaAllah ada yang berjaya kembali pada fitrah, meninggalkan yang dulu-dulu punyalah perlakuan hubungan sama jenis, dan sudah tak terlibat dengan transgender ni. Dan mereka pula yang mengajak kawan-kawan mereka untuk berubah bersama mereka. Ada yang dah pergi macam haji ke semua, tu ada yang berubah. Tapi mungkin kalau pembedahan tu mungkin tak 100% lah, tapi dari segi hati mereka, kawan yang mereka pilih tu boleh membantu mereka untuk istiqamah supaya tidak kembali balik kepada kehidupan mereka yang dulu. InsyaAllah. Betul, kita ada 1 minit lagi doktor. Tapi ada soalan lagi daripada Masya Allah. Di topik kita pada hari ini agak hangat doktor. Ini soalan yang terakhir saya bacakan daripada Puan Wafila. Bagaimana cara orang awam atau ahli keluarga yang hendak membantu pihak-pihak mengalami kecelaruan gender ni? Dan yang terakhirnya saya nak minta bagi doktor untuk memberikan pesanan lah kepada masyarakat dan juga mereka-mereka yang ada hasrat untuk melakukan sebegitu kan. Dah jati lelaki, kena jadi lelaki lah kan. Mungkin itu saya minta panduan pesanan bagi doktor. Silakan. Okey, sebagai keluarga ahli masyarakat sendiri, kalau ada kita nampak ahli keluarga kita yang ada cenderung untuk jadi transgender ataupun hubungan sesama jenis,
kita cuba jangan menghukum mereka. Kita tahu bahawa perbuatan tu mereka salah, tapi kita tak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Okey, apa kata kita jumpa mereka, slow talk dengan mereka, faham apa masalah mereka sebenarnya. Okey, faham apa masalah mereka sebenarnya dan cuba bantu mereka dengan masalah apa yang mereka ada. Okey, kebanyakan mereka kadang-kadang tahu bahawa perbuatannya mereka salah dari segi hukum agama, tapi sebab tu mereka terlibat benda tu. Mungkin sedikit demi sedikit kita mengajak mereka dengan secara tak langsung tanpa menghukum. Okey, solat sama-sama ke, kita puasa sama-sama ke, tanya khabar, puasa tak hari ni, jom solat ke, mungkin sambil-sambil tu cakap dari Allah tak suka orang macam ni, tapi kita tak menghukum dia. Kita cuma kata kepada perbuatan dia tu yang ni, dan kita bantu dia kembali semula dengan sini. Kalau nak buka hati dia tu biasanya sebab mereka tu yang berlaku ni kebanyakannya agama mereka tu lemah. Okay, spiritual tu mereka lemah. Kita bantu mereka dari spiritual mereka, ajak mereka untuk mengaji ke, okay, buat benda sama-sama ke, supaya mereka tak mencari kawan mereka yang mendorong mereka ke arah tu. Kita jadi kawan yang menarik mereka ke arah kebaikan. Jadi ahli keluarga yang menarik mereka ke arah kebaikan. Okay. Kan? Even orang yang dapat taubat pun, misalnya pun ada juga kadang-kadang dia tergelincir lah kan. Tak apa, kita tarik dia balik semula ke arah kebaikan. Mengajak dia bersama-sama kan. Dan pesanan saya sebagai ibu bapa lah, sebabnya benda dia berlaku dari kecil lagi. Jadi ibu bapa didiklah anak kita tu sebagaimana dia dilahirkan. Lelaki didiklah anak kita tu sebagai seorang lelaki, perempuan didiklah sebagai seorang perempuan, dan sebagai ibu bapa kita tunjukkan contoh sebagai ayah tu adalah ayah kan, the main role is ayah. Mak is the mother role. Okay, peranan ayah macam tu. So ayah kena jadi ayah sejati lah. Jangan nampak mereka nampak yang ayah mereka ni menyebabkan mereka takut dan tak nak jadi tu. Blaming ayah. Jadi parenting tu amat penting lah bagi saya supaya mereka ni tidak terbawa-bawa bila ke sekolah. Dan yang paling penting adalah kasih sayang. Mereka jadi macam ni adalah kurangnya kasih sayang yang dimula di rumah. Peluklah anak kita, cakaplah dekat anak-anak kita bahawa kita sayang dia. Kita sayang dia dan bawa dia sekali ke solat ke semua, peluklah. Besar pun peluklah, kecil pun peluklah kan. Jadi biar anak kita tu tahu, okey dia nak kembali ke mana. Dan apa-apa masalah anak kita tu kita dengar. Kita dengar dulu baru kita bincang dengan anak kita, okey apa pro and cons dia kan. Yang tu yang saya nampak peranan di rumah tu amat penting yang kita buat. Kita berapa pantau telefon anak, handphone anak, apa yang dia buat, apa yang dia lawak dekat media sosial tu. Pantau kawan-kawan anak kita, dengan siapa dia berkawan, 24 jam buat apa, kawan dia tu jenis yang macam mana. Itu yang penting, luangkan masa dengan anak kita. So saya terima kasih bagi doktor. Saya mohon maaf lah kerana sebenarnya program ni kita boleh panjangkan ke 2 jam atau 3 jam. Saya sendiri tidak puas dengar dengan apa yang doktor berikan pada hari. Mungkin di luar sana insya-Allah kita ada peluang selepas ini, mungkin lepas ini kita akan panggil Dr. Sharifah lagi. Boleh lah doktor? InsyaAllah. Okay. Saya cuba berkongsi setakat yang saya tahu. Jadi kita tak dapat menggali ke semua mutara ilmu daripada doktor, insya-Allah, walaupun tak dapat semuanya. Semoga dengan sedikit sebanyak yang kita dapat pada hari ini mungkin dapat memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah pada masa akan datang, dan juga kepada kaum keluarga kita insya-Allah. Terima kasih kepada doktor JKSM mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor, tuan-puan, sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah.
di atas kerjasama padu tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan program pada hari ini. Jadi saya selaku moderator majlis mohon maaf ada salah dan silap tutur dan kata. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala kelemahan itu datang dari saya sendiri. Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Kita berjumpa lagi dalam siri yang ketiga yang akan datang yang bertajuk limitasi umur perkahwinan dari aspek perubatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله